don't forget to subscribe my channel. Hang Duk Mana. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kang Ahmed tentang isu tanah di Kedah ni. Mentang-mentanglah kami orang kampung sewenang-wenangnya dipermainkan. Saya baca detail sikit. Hampir 50 penduduk kampung darat hutan kampung di sini merayu campur tangan Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi bagi menyelesaikan isu hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun dahulu. Kita dengar respon detail Datuk Kang Ahmed. Dia akan jawab komen macam biasa. Ni di Kedah lah Jack. Satu di Kedah lagi Jack. Aduh, kesian pula Jack. Kira 50 penduduk dari kampung darat, hutan kampung di Alustar. Ya. Dia mengharapkan agar kemelut hak milik tanah mereka yang gagal diselesaikan sejak 12 tahun lalu dapat diselesaikan segera oleh kerajaan negeri. Ini pimpinan Sanusi. Sempoi. Salah seorang penduduk mendakwa tanah dahulunya dibeli oleh datuk mereka sekitar tahun 1920-an. Melalui satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Tapi kini telah bertukar tangan tanpa disedari. Malah didakwa jatuh ke tangan pemilik baru bukan Melayu. Di Kedah je. Sempoi. Puan Maznah Cik Dun dalam usia 60 tahun berkata, Allah meragukan bagaimana tapak yang diletakkan di bawah status tanah reserve Melayu boleh ditukar kepada pemilik bukan Melayu. Sedangkan perbuatan itu dihalang mengikut undang-undang. Ini tanah reserve Melayu, Jack. Macam mana boleh jadi macam tu? Itu di Kedah, Jack. Sempoi. Harapan kami adalah campur tangan kerajaan negeri melalui Datuk Seri Mohamad Sanusi, Mak Nor dan pengarah tanah dan galian Kedah bagi melakukan siasatan. Bagaimana tapak rumah kami dijual kepada pemilik bukan Melayu. Sempoi keadaan. Sempoi sangat. Inilah keadaannya. 50 orang. Tanah tak selesai lagi. Yang tanah tepi sungai tu? Saya bukan tepi. Itu di Kampung Baru. Ini di Kedah, Jack. Di Kedah. Menteri Besar Sempoi. Gitu beri kami kuasa. InsyaAllah. Tanah-tanah kita akan selesaikan. Jadi katanya mentang-mentanglah kami ni orang naif. Kata penduduk tu. Maka kami diperlakukan sebegitu. Sedih saya tengok. Yang penting judi tak ada tu? Yang penting judi tak ada? Saya tak tahu. Masih ada lagi, Jack. Kalau kita bercakap soal ini, Jack. Ya Tuhan. Aduh. Yang penting arak tak ada, judi tak ada. Itu keadaannya, Jack. Jadi saya tak tahulah. Okey, Jack. Manusia kan. Macam berlaku di Kedah. Ya. Orang kita ni berniaga. Bagan nak gerak. Dia angkat barang-barang semua. Dia punggah apa semua. Sampai ajak buka baju ya? Ajak buka baju tu sebab dia geram lah. Kalau kau buka baju tu. Bergaduh lah. Kau berani buka baju lah. Kalau lagi tak perlu buka baju, dia pakai uniform, tak boleh. Yelah. Gitu Jack, jangan Jack kau nak bergaduh. Betul. Kena ajak buka baju dulu. Buka baju dulu. So, bila dia buka baju waktu itu, dia bukan lagi penguatkuasa waktu at that point of time. Ingatkan cara orang Kedah gitu. Tak. Sempoi macam tu. Buka baju. Ajak gaduh. Sampai begitu sekali. Bergaduh depan masjid. Kesian lah. Sama-sama kita. Dia dah desperate lah tu. Desperate lah tu. Jadi soalnya sekarang ni, dia nak cari rezeki bulan puasa. Nak raya pula. Betul. Tiba-tiba penguatkuasa buat perangai begitu. Rampas barang. Saya pantang betul lah tengok benda begitu. Mudahkanlah. Adalah satu perkara yang pernah dilakukan oleh seorang bekas menteri yang memanglah dia pun tak perfect. Tapi saya kena sebut, tak payah sebut nama lah. Tapi apa yang dia buat, kalau tak ada lesen contohnya, dia bagi lesen. Dia mudahkan. Kalau itu bukan tempat dia, okey, bagi tahu kat dia, ini tempat dia lagi best kan? Itu yang saya kata, Jack. Kalau penguatkuasa dia datang, dia tengok tempat begitu, tanya dia, ada lesen tak lesen? Tak ada lesen, ini borang. Ini borang. Dia kena datang, dia kena hadir dengan borang sekali. Iya tu. IC borang ni, sekarang ni hari ni okey, saya maaf ke awak. Tapi kalau besok awak tak selesai awak punya permit, saya ambil tindakan. Dan sebab itulah janganlah marah. Kalau kita ni rakyat marhen di luar ni prejudis ataupun bersangka, buat syak wasangka yang korang ni tak ambil tindakan kepada kartel ataupun mereka yang bukan berwarga negara Malaysia, mungkinlah bukan orang Melayu ke yang kamu tak tangkap ataupun kamu tak serbu, kerana ni tu. Kena duit, betul. So jangan marah sebab kita buat sangkaan begitu. Akhirnya rakyat merasakan ada persepsinya. Kalau orang lain buat boleh, orang ni tak boleh. Sebab bukannya rakyat tak cakap, kita biasa baca, kata, kenapa kedai Aceh tak kacau? Kenapa kedai Rohingya tak kacau? Kenapa yang kedai orang Melayu kacau? Kenapa Melayu kacau? Ini memang satu yang kita selalu dengar. Betul je. Jadi mudahkanlah, bagilah lesen, bagi borang, isi,
Apa-apa nak kena bayar kata okey next time boleh bayar, tak ada masalah. Betul. Ya. Orang susah. Ya, orang cuma cari Jangan rezeki. waktu orang susah ni kamu tekan lagi. Ya betul tu. Betul. Jadi saya bukan apa, saya mengulangi kenyataan yang Muhammad Perdana Menteri yang mahu menangani derita rakyat. Betul. Sebab dia tidak mahu melihat yang kaya bertambah kaya, yang miskin apa kedana, Jack. Ya. Ini gambar yang tengok di Alostar tu. Bergaduh orang tu, Jack. Bergaduh, Jack. Hmm. Yang bergaduh tu bukan Itulah. antara orang kita sama orang kita. Itulah Sampai hati. Dia nak berniaga, nak cari rezeki, Jack. Saya tak tahulah, Jack, dalam keadaan begini. Dia kata Rozal Ramli, pertama kali negara tak ada beras tempatan sejak merdeka. Sekarang rakyat dah macam di Afrika pula ada. Beratur panjang untuk beli beras. Itu kata Saudara Rozal Ramli. Di mana saya tak tahulah. Kata Muhammad Uzaini, bila PMX nak jumpa kartel ni, katanya nak tekan ketua kartel di awal naik jadi PM dulu. Ya Muhammad Perdana Menteri, masa sudah sampai. Dah lebih setahun ni Ahmad Muhammad berada di anjung Lebih kuasa. setahun dah. You have to perform. Betul. Kadang-kadang orang cakap saya bangkari saja. Ya. Tak, saya tidak menyebelahi mana-mana je. Ya, Saya buat live saya ni, saya menegur. Ya. Yang betul tetap betul, yang tak betul tetap betul. Ya, jadi bukanlah getihnya kalau keadaan ini dibiarkan berterusan. Jadi rakyat yang terkesan. Betul. Saya bila rakyat terkesan, keluarga saya juga terkesan. Betul tu. Kan? Saya punya cucu yang ramai, anak-anak, kan? Itu kehidupannya. Jadi kata Edi Tahir, beras cak rambutan tak ada, rambutan pun tak ada. Ini Edi Tahir ni keletup. Dia memang begitu selalu, dia melawak dengan saya. Seronok juga. Itu bab kata beras. Tapi saya agak tertarik juga apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan bahawa dia kata peruntukan persekutuan yang disalurkan kepada Terengganu sebenarnya lebih tinggi di bawah kerajaan Madani berbanding kerajaan dahulu yang dibuat gabungan oleh PAS dan Persatu. Itu kan Dr. Anwar Ibrahim di Terengganu ni. Dah heboh lah sekarang ni. Kerana Perdana Menteri menegaskan dalam pemberian belanja pembangunan untuk negeri ditabir PAS dan Persatu itu sebanyak 1.59 bilion telah disalurkan pada Terengganu tahun ini berbanding 1.55 bilion tahun lalu. Sedangkan wakil daripada Perikatan Nasional mengatakan kerajaan tak bagi lagi duit pada pembangunan Terengganu. Semalam, tak silap, semalam ke kemarin, kita dah puasa ni kan dah lupa. Saya dah bercakap, selama tempoh 6 tahun, Terengganu mendapat wang yang dikatakan wang ihsan sebagainya. Jumlah 6 bilion. 6 bilion selama tempoh 6 tahun. Apa dia buat? Ada ke buat rumah murah untuk rakyat percuma? Tukar kereta. Itulah keadaannya kita melihat. Dan sekarang ni marah kan kerajaan tak bagi duit. Dan duit apa? Kalau wang itu yang kamu perolehi, yang kamu dapat daripada kerajaan persekutuan, digunakan bukan untuk rakyat, saya kata tak payah bagi, tak apa. Betul. Bukan? Dan itu bagi saya lah. Kerana kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembelian belanja ini katanya royalti petroleum dibayar pada Terengganu juga bertambah semasa pentadbiran kerajaan Madani berbanding dengan PAS. Jadi Anwar Ibrahim kata tidak wujudlah istilah bahawa kerajaan pimpinannya bersikap zalim terhadap Terengganu. Bagi saya lain tak ada, ceritanya cerita politik sajalah. Ya. Mengutuk sana, mengutuk sini, orang ni tak betul, orang ni betul. Itu keadaannya, Jack. Tak berkesudahan. Ya, tak ada berhenti, Jack. Kadang-kadang tak ada noktah. Ini Kita saya baca detail kes ni lagi. Wakil penduduk Madinah Cik Nom 61 berkata, tanah seluas kira-kira 0.6 hektar itu asalnya dibeli datuk mereka sekitar 1920-an bagi satu perjanjian yang disahkan kerajaan negeri. Namun, urusan tukar milik tidak dapat dilakukan kerana pemilik yang gagal dikesan. Katanya, tapak tanah berstatus tanah Rizal Melayu itu kini mempunyai 2 kedai makanan, bengkel kenderaan dan 9 rumah yang didiami ahli keluarga antara generasi ketiga hingga ke-6. Isu ini mula diketahui pada 2022 bila salah seorang ahli keluarga mahu membayar hasil tanah di Jabatan Tanah dan Galian PTJ Alosan, namun dimaklumkan cukai tauhid sudah dibayar individu lain yang tidak dikenali. Okey tuan-tuan, mari terus menyokong kerajaan perpaduan Datuk Anwar Ibrahim. Assalamualaikum.